kita makan, bukan? Beri makanan yang kita makan. Kalau beras grade A kita makan, grade A lah kita bagi. Kalau tak ada, maknanya kita belum lagi tunaikan peranan kita, tanggungjawab kita apabila berharta. Yang kita duk bagi ni beras hancur 15% tu. Hok kutu berselerak dalam tu. Yang beras hancur sangat lapar pada dalam tu. Ini hantar ke masjid nak buat bubuk lambuk, hantar beras 15% hancur tu. Beras nasional tu. Tambah barisan lepas tu. Hantar ni berkeredak dalam beras tu. Sampai buat surau nak kena kelintir-kelintir, nak kena apa tu, nak kena pricing apa semua. Haku-haku tu. Apa kita? Hantarlah beras elok sikit. Beras 5% hancur tu, elok-elok grade A tu, jamu kan. Entah nak jamu orang, buruk saja kita ni. Ya. Ni kadang-kadang buat nuri, nuri yang baki tu baru pergi hantar. Rumah anak yatim, pertubuhan tu, hantar masjid. Yang baru lepas masuk awak tak pergi hantar. Yang tiga, wa ta'kulu natural sa'aklan lamma, kamu makan harta pusaka dengan cara yang haram. Dan yang keempat, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, kamu sayang harta benda kamu secara tamak sehingga kamu menafikan hak harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tutup ayat itu kalla sekali lagi. Wahai orang sedarlah diri. Pasal harta benda yang kamu duk megah atas dunia hari ini ni, iza dukkatil ardu dakka. Bila Allah Ta'ala hapus dan musnahkan bumi ini, harta benda kamu tak ada satu pun yang ada, semuanya akan hancur menjadi rata. Itu saja yang Allah tak nak kita. Jadi insya-Allah dengan ibadah korban ni, kita dah tunai satu tanggungjawab sosial kita, tanggungjawab sebagai hamba Allah, tanggungjawab kita sebagai masyarakat kepada masyarakat, iaitu berkongsi makanan mewah, daging setahun sekali dengan fakir miskin. InsyaAllah mudah-mudahan pelaksanaan ibadah korban kita pada tahun ini mencapai sasaran yang sepatutnya, insyaAllah. Bagi tuan-tuan yang rasa nak buat korban lagi, yang rasa nak buat lagi atau belum buat lagi, saya masih ada lagi 4 bahagian lagi, insyaAllah. Di Kedah kita ada lagi lembu 4 bahagian lagi. Tahun ni saya ingat nak buat sikit saja. Pasal sahabat-sahabat kita ni cuti hari raya ni banyak tak balik kampung pasal tak ada cuti pun. Ada yang sekarang dah cuti. Raya pertama lepas raya tu kena balik dah. Esok nak kerja. Ada yang tak balik langsung pasal hari raya lepas solat raya pun dah kena kerja. Jadi kita kurang wakil-wakil kita di kampung-kampung, sahabat kita biasanya balik kampung, jadi kita wakil pada mereka. Tahun ni tak boleh buat banyak. Tahun ni kita buat 3 ekor saja di Perlis, cadangan kita. Tapi alhamdulillah kempen. Tahun ni kita buat asal dekat 20 ekor asal. Di Perlis 4 ekor lembu, 2 ekor kambing di Perlis. Dah cukup dah, tak ada kekosongan. Di Sarawak, saya baru balik Sarawak 2 hari lepas. 3 hari lepas kita pergi Sarawak hantar lembu, 6 ekor lembu untuk agihan di Sarawak. Saya kempen dalam WhatsApp saya pada rakan, alhamdulillah dapat tambah lagi 2 ekor, 3 ekor lagi, 9 ekor semua, 6, 7, 8, 9, 3 ekor. Alhamdulillah di Sarawak 480 satu bahagian grade B. Grade A mahal 570 kata silap saya. Mahal aja sana. Jadi alhamdulillah kita di Sarawak 9 ekor, di Perlis 4 ekor lembu, 2 ekor kambing. Di Mesir pun kita buat tahun ni. Kita buat biri-biri tahun ni. Tapi tak banyak sebab sahabat banyak yang tak ada. Jadi kita wakilkan pada 3 orang macam tu saja. Kalau di Tahirah kita bagi 3 ekor saja. Kalau di Tonton 4 ekor saja. Biri-biri. Ikan lembu biri-biri saja. Kemudian di Perak tak ada tahu. Tak ada. Minta maaf banyak-banyak.
Sebab lambat bagi tahu. Sebab kita 4 hari menerima makna seminggu lepas baru bagi tahu. Susah sikit kita nak kempen. Kita nak cukupkan di Kedah ni ada 4 bahagian lagi insya-Allah. Satu bahagian RM470. Satu bahagian. Siapa yang nak sertai atau belum sertai, nak sertai dengan saya, kita akan wakilkan kepada sahabat kita di SIK Batu Lima SIK kita. Ada 4 bahagian lagi. Mudah saja penyertaannya. Tak perlu isi borang. Hantar SMS ke nombor talian saya. Maklum nama dan berapa bahagian. Kemudian bank in ke nombor akaun yang tertera di borang yang ada di bawah tabung infak mizan. Setelah di bank in, maklumkan kepada saya duit telah dimasukkan untuk satu bahagian. Nanti saya akan buat maklum balas pada mesej itu. Itu saja. Tak ada CJ penyertaan. Saya perlu tegaskan di sini. CJ penyertaan ni bid'ah. Orang kalau dengar bid'ah ni, Wahabi sadu. Bid'ah CJ penyertaan ni. Kalau kitab Majmu' ni mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i awal lagi, mazhab Hanafi awal lagi. Mazhab Syafi'i mengesahkan ibadah ni bid'ah. Jadi CJ penyertaan ni satu pengesahan di atas penyertaan ibadah dia. Bid'ah. Kalau macam tu, orang yang solat subuh tadi ni kena bagi CJ ni. Mana lebih berat antara ibadah korban dengan sembahyang fardu ni? Sembahyang fardu. Kena bagi CJ. Yang terlibat dengan program subuh, kuliah subuh pagi ni kena bagi CJ juga ni. Tak ada pengesahan pada ibadah, tak ada ni ibadah, tak ada haji. Dia kata kami tak tahu buat ke tak? Tak semestinya CJ itu menandakan ibadah kita telah dibuat. Kalau satu orang tu bohong, dia tak buat pun, dia boleh bagi CJ. Betul tak? Dia boleh print di kedai photostat, print bagi kat kita, dia cok, dia cok. Jadi apa masalah CJ? Pengecualian cukai Ustaz. Allah. Tak ada. Program saya tak ada. Bagi kat saya, terserah, dia buat. Dia tak buat, besar-besar. Saya terus terang. Daging korban saya, daging korban yang buat dengan saya berani saya katakan 100%. Penerima dia miskin. 100%. Penerima dia miskin. Miskin dan fakir. Miskin dah banyak, 80% miskin. Orang yang terlibat dengan lembu kita tak bagi daging ni untuk dia. Tak bagi. Seiring pun tak bagi. Kecuali kalau dia tu miskin, kita bagi hadiah kat dia dan kita bagi upah untuk dia. Yang buat yang terlibat dengan ibadah kita bagi upah. Mungkin dalam bentuk duit kita bagi upah. Upah dengan daging korban haram, tak boleh. Upah daging korban pada pengendali ibadah korban itu tak boleh, haram, tak boleh. Upah benda lain. Nak bagi daging itu sedekah bagi orang kaya, bagi orang miskin. Hadiah bagi orang kaya. Upah lain, bagilah buat telur seorang sekuntung kan. Pemeti api seorang satu ke? Sabun mandi seorang satu, busuk badan bagikan dolar satu, sabun mandi satu, buah lambek bagi cantik sikit. Upah dah tu, tak apa lah. Kalau setuju itu dijadikan sebagai upah. Kalau duit lah seorang RM50. Bukan senang lah nak sebelah lembu ni. Nak mengendalikan lembu ni, ingat senang lah. Cakap senang ya. Jadi sampai ada surau, generasi muda ni 2-3 orang pun tak mampu nak buat. Yang ada generasi berusia terpaksa sembelih lembu korban di pusat penyembelihan, bawa lembu bawa balik sini setelah diproses, disembelih, dilapar, dicincang, diletak lentung, bawa balik ke surau. Orang generasi berusia ni lah buat dalam plastik ikat-ikat, edak. Tak mampu dah nak buat, tak larang. Apatah lagi raya tahun ni, orang tak ada cuti pula. Lagi-lagi lah tuan-tuan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan penyertaan tuan-tuan atau di mana-mana saja dalam negeri luar negara kan, itu membuktikan bahawa kita telah melaksanakan perintah Allah, dan itu membuktikan bahawa kita bersyukur di atas kurnia nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan pada kita, dan itu membuktikan kepatuhan dan kesetiaan kita di atas perintah Allah Jalla wa'ala, sebagaimana Nabi Ibrahim telah membuktikan kepatuhannya
dan kesetiaan dia kepada Allah dengan mengikut perintah Allah, menyembelih anak dia sendiri. Kita sembelih lembu, bukan sembelih anak kita sendiri. Tak payah putih kita kalau orang sembelih anak sendiri hari ini. Tak ada perintah tu. Tapi Nabi Ibrahim patuh dan setia pada perintah tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala hadiahkan beliau dengan seekor kibas untuk menggantikan anak dia di atas kepatuhan dan kesetiaan. Jadi ini bermakna bila kita patuh perintah Allah, kita setia pada perintah Allah, Allah Ta'ala beri rahmat pada kita. Apalah alangkah baiknya kalau penutup pada tahun ini ditutup dengan satu amalan yang memberi rahmat kepada kita, iaitu ibadah korban. Mudah-mudahan Zulhijjah 1434 ni ditutup dengan pelaksanaan ibadah yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan 1435 untuk tahun depan bersiap sedialah menghimpun sejumlah wang bagi tujuan ibadah itu insya-Allah. Aku qauli hada wa astaghfirullah. Insya-Allah bulan depan kita sambung balik kelas pengajian kita Sirah Nabawiyah insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi